Masih lagi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Bagi memartabatkan industri kraft Malaysia, Standard Kraftangan Malaysia 1 2022 dibangunkan. Jadi ini menjadi satu asas pengiktirafan kepada usahawan dari industri dan juga produk kraft Malaysia. Jadi untuk mengulas lebih lanjut mengenai standard ini, saya bersama dengan dua tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Encik Abdul Halim Ali, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Kraftangan Malaysia, dan juga di sebelahnya Encik Muhammad Isa Haji Saad, KWM Craft. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tapi apa-apa pun saya bagi tahu dululah, saya punya tab ni saya letak di atas ni. Ini ada ukiran. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut mengenai ini. Tapi terlebih dahulu kita nak bercerita mengenai standard ini. Standard Kraftangan Malaysia 1 2022. Apa sebenarnya mengenai standard ini? Okey, Standard Kraftangan Malaysia 1 2022 itu adalah dibangunkan dengan objektif memartabatkan industri kraft, dan ianya adalah asas pengiktirafan kepada industri kraft itu sendiri selain kepada untuk produk kraftangan dan usahawan itu sendiri. Okey. Jadi apa penilaian sebenarnya? Okey, bagi penilaian untuk mendapatkan standard ni, kita ada 7 parameter yang kita akan buat penilaian bagi usahawan mendapatkan. Antaranya adalah keaslian produk itu sendiri, kapasiti pengeluaran, dia juga ada dari keupayaan pengeluaran, keupayaan teknikal, dari segi orang kata prestasi perniagaan, dan juga kecekapan pengurusan, prestasi kewangan, dan juga bagaimana amalan tadbir urus yang baiklah untuk dia punya bahan mentah tu semua macam tu. Okey, kalau kita bercakap dari segi keaslian itu, bagaimana sebenarnya ianya dinilai dan juga diukur? Okey, kalau dari keaslian tu kita akan lihat daripada aspek dia punya kualiti tu. Kita akan lihat dari segi orang kata produk tu sendiri, dari kecorak. Kita akan lihat dari segi teknik dan proses, dan juga bahan mentah. Bagaimana keaslian tu dilihat, kita akan lihat dari segi aspek motif tu mesti dihasilkan daripada motif-motif orang kata yang dihasilkan sendiri dengan karakter yang unik. Dari segi teknik dan proses tu adalah amat pentinglah. Sudah pasti standard ni melihat dan menekankan dari segi orang kata kemasan, kehalusan pembuatan tu sendiri, selain daripada kita lihat penggunaan bahan mentah tu sendiri, di mana contohnya kita gunakan benang kapas untuk tenun puar, kadang kita ada juga gunakan sutra untuk tenunan puar. Di situ kita akan lihatlah dia punya keaslian tu. Di situ penentu dan penanda aras bagaimana mereka mendapatkan standard tu dari aspek kualiti produk tu sendiri dan pengelasan industri tu sendiri. Daripada 7 parameter tu, mereka akan diberikan pengelasan industri mengikut bintang. Ada daripada 1 bintang ke 5 bintang, dan juga mereka dapat macam pelekatlah membuktikan itu adalah produk kraft tangan. Okey. Kita juga bersama dengan Encik Isa, seorang usahawan kraft tangan. Kalau kita boleh lihat di hadapan ini merupakan hasil daripada Encik Isa. Mungkin sedikit latar belakang dan juga bagaimana sebenarnya setakat ini pengalamannya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isa. Sekarang berada di Dengkil duduk di Dengkil, dan memulakan usaha kraft tangan ni pada tahun 2013. Bermaksud lebih kurang 11 tahun lah. Pada usia 50 tahun pada masa itu. Tetapi kita masih lagi ada daya usaha, dan alhamdulillah dengan usaha yang telah kita buat, kita telah sampai ke tahap 5 bintang yang telah diberikan oleh Kraft Tangan Malaysia. Okey. Jadi saya juga difahamkan Encik Isa juga penerima standard Kraftangan Malaysia. Mungkin boleh berikan apa sebenarnya impak ataupun kebaikannya langsung dan juga tidak langsung kepada Encik Isa? Setiap produk yang kita keluarkan, Kraftangan Malaysia beri kita satu tag tag Kraftangan Malaysia, di mana setiap produk tu kita akan tandakan dengan bahawa produk itu diiktiraf oleh Kraftangan Malaysia. Bermaksud kita boleh pergi ke pasaran dengan bergaya. Dengan bergaya, macam ada cop sirih. Betul. Macam tu lah. Macam tu lebih kurang lah. Jadi kalau kita beli, contohnya macam saya letak saya punya tablet ni, atas ni ngamlah kuku. Ini sebenarnya daripada apa ni? Ya, ini rehal. Ini rehal. Rehal. Maksudnya kita ada ukiran tu bunga kopi tu. Ini bunga kopi. Bunga kopi. Maksud kita ini ukirannya ialah bunga kopi. Ini menggunakan kayu apa? Ini plywood biasa. Ini plywood biasa. Maksud kita ada versi yang berbeza ikut kategori produk. Ada yang premium, ada yang sederhana, dan ada yang biasa. Ini adalah yang biasa lah. Dan kalau ikutkan maksudnya
desain itu adalah daripada hasil karya adik guru. Betul. Yang dikeluarkan oleh adik guru yang ada dalam melalui kerjasama lah usahawan dengan adik guru yang telah dilantik. Kalau selalunya saya nampak yang inilah untuk letak Phone bimbit ni, holder. selalunya kenduri kahwin ada ramai yang beri hadiah ni. Betul. Okey, bila kita bercakap mengenai keaslian, contohlah macam ukiran kayu seperti ini. Kalau dulu kita menggunakan pahat lah. Tapi macam sekarang ialah teknologi semakin lama semakin berkembang. Jadi dari segi keasliannya itu bagaimana? Sebenarnya dari segi keaslian tu macam saya terangkan tadi, dia bukan setakat dilihat dari segi orang kata proses pembuatan. Sebenarnya salah satu karakter yang kita boleh lihat dari segi inovasi itu juga. Dari satu keaslian tu reka corak. Sebab produk-produk yang dihasilkan reka corak ni kebiasaannya sama ada dihasilkan menggunakan identiti yang telah sedia ada secara tradisional ataupun dibangunkan identiti baru. Kemudian ia dihasilkan menggunakan teknik laser. Masih mengekal. Sebenarnya proses-proses penghasilan ni tak secara keseluruhan itu melibatkan teknologi, tapi kalau kita lihat kalau untuk kita buat laser tu masih ada guna kemahiran manusia juga. Bagi saya tanpa ada kemahiran manusia tu benda tu tidak akan dapat dikawal lah. Nak hasilkan rekaan dia perlukan orang kata pembangunan reka corak yang bukan kata hari ni buat esok boleh dapat, tak. Dia mesti ada justifikasi tertentu untuk menentukan nilai-nilai atau ciri-ciri keaslian reka corak tu. Macam Cik Isa sendiri bagaimana menggunakan teknologi ini? Kita ni daripada tahun 2017 kita dah gunakan teknologi laser dan kombinasi di antara laser dan juga CNC lah, computer generated control, CNC, numeric control, dan daripada situ kita hasilkan produk. Kalau ikutkan sebelum ni kraft tangan ni banyak menggunakan tangan. Jadi kita kena combine di antara tangan dan juga mesin supaya kita dapat menghasilkan lebih produk kita dan kita dapat sustainability untuk dari segi company lah, syarikat kita. Maksud daripada situ kita akan ketengahkan desain-desain keaslian daripada Malaysia. Kalau ikut yang daripada Rehal ni kita ada Islamic pattern, kita ada ukiran daripada hasil bunga macam Tanjung, bunga Tanjung. Bunga Tanjung adalah bunga rasmi untuk negeri Selangor yang mempunyai 9 kelopak. Jadi itu juga desain-desain begitu, bantuan daripada kraft tangan juga. Maksud dia berikan kita desain, kita cuma keluarkan produk tersebut. Dan hasil daripada kombinasi antara mesin dan juga tangan, kita dapat mengeluarkan lebih dan kita dapat pendapatan lebih daripada situ. Betul. Kalau saya tengok senarai penerima standard ini termasuk Encik Isa sendiri, kalau kita boleh lihat lingkungan umurnya itu memang agak senior lah. Jadi bagaimana penglibatan anak-anak muda pula dalam industri kraft tangan ini? Okey, untuk penglibatan untuk mendapatkan standard ini dia bukan dilihat pada faktor umur. Sebenarnya kriteria yang kita nilai itu daripada segi orang kata macam 7 parameter tadi tu, bila dia hasilkan mengikut penilaian yang ditetapkan melalui 7 penilaian parameter itu, tak ada masalah. Dia bukan dilihat dari faktor umur. Sebenarnya banyak generasi muda yang menghasilkan produk-produk yang berkualiti. Mereka juga salah satu orang kata tulang belakang juga dalam orang kata melapisi generasi-generasi yang terdahulu untuk orang kata memertabatkan industri kraft. Memang banyak membantu. Kita lihat dalam pengelasan industri itu setakat ni kita ada 154 yang telah kita berikan. Sebenarnya standard ni bukan satu paksaan, tapi ianya adalah satu orang kata peluang kepada mereka mendapat pengiktirafan. Kerana bila ada standard ni, orang luar tahu, penghasil atau pengkarya atau usahawan ni telah punya standard. Sebenarnya standard ni bukan dibangunkan orang kata saja-saja, tapi dia bersama dengan Jabatan Standard. Ia dinilai secara orang kata teliti untuk diberi kepada mereka yang layak. Memang teliti. Memang terlalu teliti lah. Kriteria dia terlalu ketat. Dekat situ yang kita perlu mengetahui apa kriteria yang dikehendaki untuk mencapai standard tersebut. Jadi alhamdulillah kita telah mencapai ke tahap 5 bintang. Itu yang boleh melangkah dengan bergaya tadi tu. Saya ada bintang. Okey, sekarang ni masih lagi berlangsung Hari Kraft Kebangsaan 2024. Mungkin sedikit apa di antara aktiviti yang sedang berlangsung? Untuk Hari Kraft Kebangsaan kita telah orang kata bukan berhari penghujung, kita ada masih 4 hari termasuk hari ini. So untuk
Hari Kraft Kebangsaan kita ada pelbagai aktiviti, kita ada jualan, kita ada pameran, termasuk kita ada pameran Adik Guru, pameran toko kraft. Pada tahun ni kita telah beri kepada Puan Indah Bangi untuk Tenun Ampua. Kita ada juga interaktif, kita ada demo antarabangsa yang kita bawa daripada India, Uzbekistan, China dan juga Thailand. Dan juga pada hari ini untuk pengunjung kita ada satu tawaran menarik lah. Kita bawa khas beca dari Melaka. Wah. Bermula pada hari ini sehingga 3 hari bulan naik secara percuma di sekitar Kompleks Kraft Kuala Lumpur. So bagi mereka yang rasa macam Melaka tu jauh, kita bawa ni khas tau, bukan kita buat khas beca tu dia, tapi bawa khas dari Melaka. Ini memang original dari Melaka tu. Original dari Melaka kita bawa ke sini, so pengunjung boleh orang kata nak bergambar, nak naik, nak merasai. Bagi mereka yang jauh nak pergi Melaka tu, datanglah beramai-ramai ke Kompleks Kraft. Dia bermula pada hari ini sehingga 3 Mac. Jadi anda berkesempatan ya untuk naik beca tu. Kalau saya pun nak pergi juga nak naik beca. Betul. Nak dapatkan produk haji ni pun ada di sana juga. Encik Isa, pelibatan untuk Hari Kraft Kebangsaan ni bagaimana? Dan alhamdulillah tahun ni nampaknya masih aktif lah dari segi sales harian dan pengunjung. Alhamdulillah. Saya rasa cuti sekolah tu main peranan lah. Betul. Main dan rombongan-rombongan daripada jabatan-jabatan pun sangat membantu kepada usahawan. Mungkin sebab ada masa lagi untuk ke Hari Kraft Kebangsaan ini sehingga 3 Mac. Boleh wawarkan kepada para penonton? Okey, peluang ni saya ambil untuk menjemput semua pengunjung. Bagi mereka ingin melihat keunikan dan keaslian produk kraft tu, datanglah beramai di Hari Kraft Kebangsaan di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Boleh diakses melalui line Putrajaya MRT, betul-betul berhenti di depan kompleks tu sendiri. Dan juga kita boleh orang kata ada pelbagai orang kata nak makan, nak rehat. Kita ada Cita Rasa Malaysia. So boleh bersama-sama dengan usaha, boleh merasai, boleh pergi museum penuh dengan aktiviti, termasuklah Jom Beca tu yang orang kata bukan penutup tapi kita tambah lagi orang kata satu keunikan sambutan Hari Kraft Kebangsaan tu, Jom Beca. Jom Beca. Jom datang hari ini sehinggalah 3 Mac nanti bolehlah naik beca. Beri batik Malaysia. Di sekitar ni ya. Kompleks kita Kraft kompleks Kraft. Jangan bawa pergi jalan-jalan luar. Janganlah. Nanti kan lambat pula ramai lagi nak naik. Terkejut orang tengok nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Encik Abdul Halim Ali, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Kraft Tangan Malaysia, dan juga Encik Muhammad Isa Haji Saad selaku usahawan kraft kerana sudi bersama dengan kami hari ini.